Tengkorak Podcast. Woo, selamat datang ke Tengkorak Podcast. Welcome back to your favorite Lo-Fi podcast with me, Hadri Shah, and this is Syahadah kedua. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana mengikuti sekali lagi episod yang terbaru di Tengkorak Podcast. Hari ini kita nak cakap pasal agama, tuan-tuan dan puan. Hari ini adalah tazkirah kepada semua umat-umat akhir zaman. Persoalan agama ni, tuan-tuan dan puan, dia adalah benda yang sangat sensitif. Dia benda yang kalau hang cakap lain sikit, dia akan menimbulkan keresahan, dia akan menimbulkan polemik, dia akan mewujudkan satu keadaan yang kadang-kadang sensitif ataupun kadang-kadang yang kita kata sebagai ketegangan. Dia boleh jadi macam-macam . Pasal agama ni, hal agama ni bukan hari ni je yang sensitif. Aku rasa sejak daripada zaman azali lagi, dia memang sensitif yang gila babi. Sebab dia berkaitan dengan Tuhan . Dia jadi macam agama ni apa yang Tuhan suruh buat, dan mengikut apa yang Tuhan buat tu, umpama dia jadi macam satu orang kata apa, dia adalah satu, bila orang-orang agama ni cakap macam ni, hang kena ikut. Dia jadi macam satu praktis yang absolute. Hang tak boleh mempersoalkan, hang tak boleh kata ini rasa betul ke, ataupun hang tak boleh kata macam rasanya benda ni macam tak valid dia zaman ni. Macam aku baca satu buku Tolstoy tulis kan, yang ditranslate, tajuk dia Pengakuan. Tolstoy cakap keimanan ni dia bukan membabi buta tau, yang ikut menono je. Dia datang daripada satu permasalahan atau pemikiran, persoalan-persoalan yang timbul. Tuhan tu kemudian, persoalan tu dulu. Dan bila hang jumpa persoalan tu, baru hang jumpa Tuhan. Ni Tolstoy dekat. Ustaz kita tak cakap macam ni lah. Ustaz kita cakap benda lain. Baik, tuan-tuan, aku sebenarnya bukan nak cerita tazkirah pun. Sebenarnya aku nak mengupas satu buku yang lately ni quite been very controversy, yang ditulis oleh kawanku sendiri, iaitu saudara Syazri Muhammad. Iaitu buku dia yang ke-1, 2, 3 kot noh. Aku rasa 3 kot, ke-4 ke, Syahadah kedua. Buku ni baru-baru ni, few months ago, dia Purana School pun pernah covered buku ni. Dia macam satu diskusi. And lately ni pun aku tengok ramai juga orang menulis pasal buku ni. Ada pro and cons, ada yang memuji, ada yang mengkritik, ada yang tak selesa dengan tulisan-tulisan Syazrin dalam buku dia yang terbaru ni. Dan aku bukan nak ambil hati Syazrin, tapi aku rasa ini adalah buku antara buku terpenting untuk aku baca pada tahun 2021. Sebab aku rasa macam aku malas nak baca buku berat-berat dah. Tahun ni lah kan. Dunia ni kadang-kadang rasa macam lagi baca banyak buku berat, lagi rasa kita rasa macam fuck lah benda ni. Macam gila babi, apa dah jadi kat dunia ni, macam tu lah. Konon-kononnya lah. Tapi sejak aku dapat naskah tu daripada Syazrin, aku baca bulan puasa. Orang lain khatam Quran, aku khatam buku Syazrin. Aku baca selama sebulan, aku baca pelan-pelan lah. Aku baca sebulan tu kira lama lah nak habiskan buku tu kan. Tapi aku baca sebab aku bukan daripada latar belakang belajar agama tinggi pun. Jadi aku macam, tapi bila aku baca, dia macam menyeronokkan aku, sebab dia adalah satu pemikiran yang berbeza daripada pemikiran status quo yang kita ada. Baik, Syahadah kedua ni sebenarnya dia ada 4 elemen yang cuba ditunjulkan oleh Syazri. Ini apa yang aku dapat, aku absorb. Aku tak mewakili Syazri punya konsep
gagasan pemikiran dia tu, tapi aku serap apa yang dia tulis tu dan aku terjemahkan mengikut apa yang aku faham. Macam dalam Purana School lah tu lah. Depa panggil Amirul Mukminin, daripada Ustaz Nur Derus, daripada siapa kita. Aku just ikut masa tu malam tu sebab aku nak tengok lah apa dia pun nak cakap pasal buku ni, sebab aku memang enjoy baca buku ni. Dia benda yang hang seronok, hang faham tak? Macam kalau orang kata Islam je masuk, Muslim je masuk syurga. Tiba-tiba orang cakap, mana hantar Muslim masuk syurga? Orang lain pun boleh masuk syurga agak. Mak dia jadi macam, seronok ni, benda-benda ni macam ni kan. So aku masuk tu sebab aku nak dengar lah apa yang dia cakap. Tiba-tiba Purana School punya organizer tu up aku masuk dalam panelist. Tak adalah aku cakap banyak, tapi adalah few things yang aku dapat kongsikan. Yang mana aku nak kongsi hari ni, ada 4 benda yang apa yang buku tu nak sampaikan kepada pembaca dia. Ada 4 benda yang aku dapat tangkap. Salah satu pertamanya adalah syahadah kedua ni. Semua orang tahu yang Islam, Muslim ni dia mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadah pertama dia adalah mengaku yang Tuhan itu Esa, dan yang keduanya adalah Nabi Muhammad itu pesuruh Tuhan. Syazri ni menulis syahadah kedua sebab dia tak mau lagi kita dia tak mau lagi kita duk berzikir yang Tuhan yang Esa tu saja. Dia nak kita kembali kepada bagaimana untuk kita mengesahkan Tuhan tu. Sebab semua orang duk cakap Tuhan tu satu. Jadi kita macam mengaku saja Tuhan tu ada, tapi perbuatan kita, cara kita, pemikiran kita ni macam teruk lah. Macam tak, bukan nak kata macam tak ada Tuhan, macam nak cakap, macam bodoh macam tu lah, menonong kan, macam Tuhan tu satu. Tapi bila orang kata mana wujudnya Tuhan, hang pun dah abang macam ni lah, sifat 20 lah, apa benda apa semua tu kan. Tapi orang tak dapat relate. Syazri buku ni nak kata apa? Syahadah kedua ni adalah yang Nabi Muhammad pesuruh Tuhan tu. Bagaimana kita mengesahkan Tuhan, bagaimana kita membuktikan yang Tuhan ni adalah melalui sikap-sikap yang kita praktiskan, yang Tuhan suruh kita buat, yang melalui Nabi Muhammad tu. Dia kata macam bila kita melawan ketidakadilan, melawan orang kata apa, ketirisan, melawan rasuah, melawan orang yang racism, menumbuh baikkan kebaikan, senyum ke orang, sekecil-kecil kebaikan, senyum ke orang, tolong jiran, pindah rumah, bila orang tanya kita jawab elok-elok, faham tak? Sampailah benda-benda besar ni, macam kita melawan corruption, melawan penindasan, manipulasi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana yang penting adalah kita bawa message tu, bawa message yang bahawasanya bila kata Tuhan tu adil, adalah kita ni kena bawa semangat keadilan tu, semangat yang orang kata apa, secara seluas-luasnya, daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda. Contohnya, bila kita melawan rasuah ni, bukan lawan rasuah bagi polis minum kopi je, tak. Kita, itu salah satunya, tapi kita nak lawan tu paling besar, rasuah minum kopi tu satu hal. Satu lagi hak rasuah bila berlingkar daripada orang atasan ni. Sebab apa? Sebab kerosakan daripada rasuah tu sendiri, kan tak? Macam semua orang bawah ni kena. Daripada mereka punya perangai tu, mereka punya rasuah tu, sampai kita bawah-bawah ni terpalit sama. Sebab duit pun duit taxpayer kan. Jadi kita ni bila hal-hal macam tu kita tak apa nampak. Kita dah nampak Tuhan tu yang Esa, nak kena sembahyang, nak kena apa benda, puasa, pi zakat lah, pi haji apa semua tu. Tapi hidup kita tak ada lah orang kata sejahtera sangat, bahagia sangat. Hidup kita bila bab orang atas buat perangai je, kita jadi apa, kita kena orang kata macam husnuzon, betul ke ni kan,
Takkanlah Tuan Haji buat lagu tu kan. Kita kena selidik, dapat betul bukti-bukti, barulah ni. Ataupun kita doakan sahaja mereka bertemu hidayah. Gampang kan. Itulah perangai kita. Bila bab orang atas ni kita jadi lagu tu. Tapi hak bawah-bawah tak pergi semayang, kerja sampai belas-belas jam sampai tak boleh singgah surau ni, tu kita suka sangat nak attack. Padahal hidup orang tu bercelau kot. Siapa dia kerja sampai belas-belas jam adalah keadaan sosial dia, keadaan ekonomi yang tak stable, yang ada orang ada kuasa untuk uruskan benda-benda ni supaya semua orang dapat hidup lebih elok. Dia pun tak buat. Hak tu kita tak tengok. Okey, itu satu. Nombor dua dia adalah benda yang syok aku rasa aku baca ni, sebab dia buku ni ada dia bagi tahu kita ni, sebab kita duk rasa kita je masuk Islam. Kita masuk Islam. Kita je masuk syurga. Masalah macam kita aja. Jadi buku ni nak abang, hang ni tak payah perasan sangatlah. Hang kerja hang bukan nak masuk syurga tu sangat. Kerja hang adalah untuk buat baik ni. Untuk everyday hang sogok promosi kebaikan hang tu. Everyday hang buat benda baik ni sebab hang yang kena buat, bukan sebab hang nak kena dapat pahala kali 27 kali 15 bidadari yang menunggu hang apa semua ni kan. Ni benda-benda bawa macam orang Islam ni kebanyakan bila nak buat something je sebab ada nak kata dalam Quran dan Sunnah, nak buat something je sebab nak dapat pahala, nak sedekah tak mau sedekah, tak mau tolong orang-orang yang nak semua tumpu kat pusat tahfiz. Jadi benda sebab apa nanti syariat dia banyak lah apa benda apa semua ni kan. Jadi aku rasa macam benda ni kadang-kadang faul juga kan, sebab hang buat baik bukan sebab hang nak masuk syurga, sebab hang lah kena buat baik, sebab itu tanggungjawab hang sebagai seorang manusia. Bukannya hang kira nak ni, lepas tu hang fikir macam orang lain yang bukan yang mengucap kalimah syahadah ni, depa buat baik terang mana pun tak masuk. Sebab adalah ni nas ni lah, itulah apa sirah Nabi lah cakap benda-benda macam ni, ada lah benda-benda kerja hang tak payah fikir benda-benda tu. Aku rasa macam apa yang buku ni nak abang adalah, kalau dia ada tulis macam ni, kalaulah dia kata pasal kafir ni kan, dia kata orang Islam pun sebenarnya Muslim ni pun kafir juga bila dia melakukan keburukan, dia melakukan kejahatan, dia melakukan ketidakadilan, dia tindas orang, dia buruk-burukkan orang, dia ada sentimen perkauman dia tu, dia pun orang kafir sebenarnya sebab dia melakukan sesuatu yang bukan Tuhan suruh buat. Dan orang yang kafir dia nak kata ni boleh jadi adalah seorang yang Muslim. Sebab apa? Dia melakukan perkara yang Tuhan suruh buat. Dia kemanusiaan dia tinggi, dia punya concern dia tinggi, dia dia lawan climate change, dia lawan pemerintah yang memberi orang kata apa, keberkatan laluan kepada syarikat koperasi besar yang kononnya melakukan sesuatu untuk ekonomi, tetapi result dia adalah keguncangan alam semula jadi, keresahan kepada orang pekerja-pekerja di kilang dan industri apa semua ni. Dia adalah lawan benda situ. Buku ni nak kata boleh jadi orang bukan kafir, orang bukan Islam tu pun sendiri sebenarnya yang membawa manifestasi apa yang Tuhan suruh buat tu. Dan ketiga adalah dia adalah buku yang tentang kemanusiaan. Dia buku yang merentas segala-galanya, perbezaan warna kulit ataupun faktor perbezaan agama, keyakinan dan sebagainya tu adalah sesuatu yang tak penting. Yang penting adalah humanity tu, kemanusiaan. Dan syahadah kedua ni sebenarnya untuk membawa mesej kemanusiaan tu. Apa yang Nabi bawa tu adalah kemanusiaan sejagat. Dia tak pernah cakap kemanusiaan ni hanya untuk Muslim sahaja ke. Dia tak cakap untuk orang Arab je ke. Dia tak cakap pun orang Bani Ta, Alif, Mim tu, Tamim tu saja ke. Dia tak ada. Dia tak habaq benda tu. Dia habaq
bukan lawan, dia kata bawa mesej pesan kemanusiaan ni di tahap yang tertinggi. Sebab bila ada kemanusiaan, itulah manifestasi ataupun itulah buktinya Tuhan tu ada. Itulah bukti. Sebab hang hafal sifat 20 lah, hang hafal macam-macam lah, hafal Quran lah apa semua, tapi kalau hang ada sentimen ketuanan bangsa atau ketuanan agama, ataupun hang macam ada orang kata tingkah laku hang, pemikiran hang ni ada macam senteng dan sengit tu, hang duk rasa hang seorang je betul, memang tak ada apa lah. Mana kata hang tu teruk juga lah, sebab hang tak bawa manifestasi tu yang kemanusiaan tu sendiri. Dan yang terakhir yang aku nampak adalah yang ni yang paling best sekali. Yang ni dia kata lagu ni, dia kata macam kita ni tak payahlah susah-susah sangat nak tahu Tuhan tu ada tangan ke, duduk bersila ke, duduk dekat orang panggil aras ke, duduk macam mana ke, bersimpuh ke, aras bergoyang ke apa semua. Dia kata tak payah fikir sangatlah benda-benda aku ni. Hidup ni simple je. Apa yang hang buat sekarang adalah untuk melakukan kebaikan setiap hari. Itu penting. Tuhan tu kat mana ke, itu tak penting. Banyak lagi lah orang duk berbahas Tuhan ni macam ni lah apa-apa semua. Tapi hak berbahas ni jugalah yang buat perangai pelik-pelik. Hak berbahas ni jugalah yang mengkafirkan orang. Hak berbahas ni lah hak cakap Tuhan ni macam ni, hak cakap ulama ni macam ni, dia cakap tok guru dia cakap macam ni, semua kita nak kena faham macam dia. Inilah benda-benda yang mengarut. Sebab dia kata hidup ni hang tahu, hang paling utama adalah hang bangun pagi, apa yang hang nak buat baik hari ni. Itu yang penting. Hang jangan menindas orang, hang jangan ada sikap prejudis ke orang, jangan anggap hang seorang je betul. Dia kata benda-benda macam ni, bila hang duk fikir hang seorang je betul, orang lain semua salah, hang je paling benar, susah sebab semua orang memang memerlukan kebaikan tu, walaupun kebaikan tu tak pernah dicatat ataupun ditulis dalam sirah-sirah atau sunah-sunah Nabi kata. Sebab hang takkan nak buat baik sebab ada tulis dalam Quran ni. Mana hang tulis dalam Quran pun hang mengarut. Dalam Tuhan cakap dalam Quran cakap Tuhan kata hidup ni ada banyak perbezaan. Dia kata buat perbezaan ni adalah untuk hang tahu yang sebenarnya inilah penciptaan aku dan sebagainya. Tapi hari ini apa-apa hang nak kena UiTM, hang dulu kena masuk. Nak azan, hang nak azan gila babi punya kuat. Hang nak baca Quran kuat-kuat, lantak pi orang sebab hang rasa hang paling betul. Kalau dah baca Quran pun tak boleh, mulalah hang nak pi buat report polis, mulalah hang buat sidang media dekat restoran mamak tu, mulalah hang nak tunjuk hang punya lengan paling besar dalam paling besar dekat dalam tanah Melayu ni. Jadi benda-benda macam tu aku rasa itulah rangkuman yang aku dapat pada buku ni. Buku ni bagi aku adalah buku ini adalah orang kata benda yang kita fikir setiap hari, benda yang kita kita timbulkan keresahan kita. Betul ke apa yang ustaz ni cakap? Betul ke ulama ni cakap? Betul ke tok guru ni cakap macam ni? Dan akhirnya bila kita dapat orang menulis yang mewakili kita ni, mewakili keresahan kita, mewakili pemikiran kita yang kita kadang-kadang kita takut nak luahkan sebab takut dicop tak beriman, tak dicop dan kafir dan sebagainya. Inilah buku yang aku rasa macam baguslah dia kontroversi pun, sebab dia baru ni dalam laman portal Getaran, buku ni tercatat antara 16 buku paling kontroversi kat Malaysia selain pada buku Fatah Amin. Aku tak tahu siapa buku Fatah Amin tu kontroversi. Adalah satu ketika dulu memang orang mempersoal jugalah buku Fatah Amin tu. Aku tak tahu pasal apa, tapi aku tak tahu siapa dia kontroversi lah. Setakat tulis dah biasa-biasa ni, tak ada kontroversi sangat. Ada banyak lagi buku yang kontroversi yang perlu kita beri perhatian. Kontroversi ni sebenarnya aku suka. Aku memang suka sebab kalau ada orang fikir pelik sikit aku suka. Sebab hidup ni terlalu boring. Ada satu warna kan. Kita kan ada warna. Dan aku rasa dalam buku Syahadah Kedua ni yang last sekali aku nak point out adalah buku ni ialah satu buku yang
menunjukkan pada kita benda yang paling utama dalam beragama atau bertuhan atau kita tidak meyakini Tuhan adalah benda utama adalah respect. Menerima pemikiran orang lain walaupun bercanggah dengan kita. Menerima tu bukan maksudnya hang terima tapi hang belakang-belakang kata, "Weh, dia ni memang tak boleh belah. Dia ni memang masuk sangka. Mampu dia." Tak. Benda pertama adalah hang berbahas. Habis. Shake hand. Selfie. Makan sekali. Esok hang tak boleh makan. Aku akan tolong bagi hang makan. Esok aku susah hang akan tolong saya. Itu yang paling utama sekali aku rasa. Sebab hari ni kan, semua ustaz selalu cakap kita kan, kita kena menghormati agama ni. Dah. Dia lah yang paling duk baling buruk-buruk. Tengok banyak yang dalam YouTube apa semua tu kan, duk cakap benda pelik-pelik ni. Itu aku nak tanya betul lah. Itu betul ke? Yang dia kata dia sayang sangat ke Nabi tu kan. Tak payah duk menangis 1/3 malam sangat lah kalau pangai serupa gampang macam tu kan. Baik, itu sahaja untuk episod kali ini. Terima kasih kerana mengikuti Tengok On Podcast. Episod yang kita berbahas, bercakap pasal tazkirah agama sedikit ni. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Kalau hampa rasa episod ni best, hampa pergi share lah kat korang hampa. Setakat itu sahaja. Live your life. Love your family. Love your friends. Die laughing. Tengok On Podcast for life. Woo!